Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semua. Terima kasih kerana join sesi kita hari ini, iaitu salah satu sesi yang terakhir lah untuk Mental Health Talk Series. Untuk hari ini kita ada Ustaz Hashimi Cepa daripada Timbalan Pengerusi Darul Al-Hikmah. So saya sebagai Ismail Husni sebagai moderator anda untuk hari ini. So sebelum kita mulakan sesi ini, ingin diperkenalkanlah yang Ustaz Hashimi Cepa adalah penceramah, konsultan motivasi, Hafizullah, dan untuk maklumat lebih lanjut profil mengenai Ustaz boleh tengok dalam chat box kita, kita ada attachkan. Di sini juga kita akan ingin berterima kasih kepada pihak pengurusan kerana telah memberikan peluang dan ruang untuk mengadakan program-program ni. Tidak lupa kepada pihak pengurusan dan kru-kru yang menjayakan hari ini, iaitu CCD, Nurul dan Syazwani, kerana mengaturkan sesi yang kita akan adakan hari ini. Okay, untuk tidak membuang masa, untuk makluman semua juga, kita akan pada 22 Ogos kita akan adakan kuis berdasarkan tiga program yang telah kita laksanakan sebelum ni. So kepada mereka yang ingin join competition ini, boleh tunggu pada tarikh tersebut lah. Okay. So untuk memulakan agenda kita hari ini, konsep dia adalah santai hari ini. So kita akan kongsi dulu. Untuk permulaan, saya akan kongsikan pengalaman saya sendiri sebagai orang kata mereka yang pernah mengalami kejadian yang boleh menyebabkan masalah mental. So untuk memberi ringkasan pemahaman kita dah tahu dua sesi sebelum ni kita menceritakan tentang masalah-masalah mental. So untuk meringkaskan dalam program yang sebelum ni, masalah mental adalah apabila seseorang itu tak dapat meneruskan aktiviti-aktiviti harian dia seperti orang normal yang biasa. Apabila dia tidak dapat melaksanakan aktiviti, contoh katakan hari biasa dia ada masa bersama keluarga melakukan aktiviti hobi dia, tapi orang yang mengalami mental ni dia akan mengabaikan semua perkara-perkara ni dan dia tak dapat laksanakan kehidupan normalnya. Jadi saya sendiri telah mengalami pengalaman tersebut apabila telah mengalami kemalangan pada 2018. So dalam kejadian kemalangan tersebut, saya mengalami masalah dari segi koordinasi pergerakan, ingatan, dan diterukkan dengan masalah anxiety, iaitu apabila kita mengalami masalah dari segi fizikal dan mental ni, kita akan lebih rasa down dan terus down sehingga kita rasa kita dalam permasalahan harian yang kecil pun kita rasa adalah satu masalah yang besar. Bila kita macam orang yang dalam anxiety ni, bila mendengar berita yang tak kena mengena dengan dirinya pun dia boleh jadi resah sangat. Jadi untuk itu, untuk hari ini kita akan melihat sudut mental health ni dari segi kerohanian. Jadi dengan itu saya serahkan kepada Ustaz untuk sharing session kita. Okey, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertama-tama terima kasih kepada saudara Ismat selaku moderator majlis kita pada pagi ini. Terima kasih juga kepada pihak pengurusan UAM Agenta, termasuklah Nurul yang menguruskan secara khusus program pada pagi ini, dan seluruhlah tim staff dan juga pihak pengurusan yang telah berusaha untuk merealisasikan majlis pada pagi ini. Alhamdulillah, terima kasih Ismat lah. InsyaAllah, jadi pada pagi ini topik kita bincang secara santai lah lebih kurang, itu permasalahan tentang kesihatan mental.
Tadi saudara Ismat pun bagi tahu dia pernah ada pengalaman, dan saya sangat-sangat terima kasih kepada Ismat yang sudi kongsi sebenarnya. Sebelum ni pun dia ada sebut tentang pengalaman dia untuk kita jadikan sebagai satu panduan ataupun ambil pedoman atau pengajaran kepada topik kita pada pagi ni. Bila bercakap tentang kesihatan mental, dia berkait dengan akal dan juga emosi kita, soal hati dan juga emosi kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Jadi bila kita nak buat kehidupan kita sehari-hari, kita mesti fit lah dari sudut mental kita, hati kita dan emosi kita. Sebab tu bila kita seseorang itu ditipu ataupun kena ada masalah dengan kesihatan mental, dia memang macam jam, dia tak boleh nak dia tak boleh berfungsi seperti mana biasa. So macam mana kita nak treat benda ni andai kita terlibat, ataupun benda tu kadang-kadang kita tak perasan pun. Ada orang dia tak perasan pun dia mengalami masalah dari sudut kesihatan mental. Tapi indikator dia mungkin dia boleh tengok kualiti kehidupan dia berubah, mungkin tahap kesihatan dia makin menurun, benda yang selama ni dia minat dah jadi tak minat, emosi dia mungkin dah tak stabil, kadang-kadang dia tantrum dan sebagainya, panas baran. So itu simptom-simptom yang ada. Tapi kenapa dia boleh berlaku macam tu? Saya sebenarnya background, macam tuan-tuan semua tahu, background saya pendidikan agama, tapi banyak terlibat dengan sesi motivasi dan juga lebih kepada mungkin kaunseling pelajar dan mungkin kawan-kawan masyarakat lah jugalah. Kita juga pernah bawa jemaah-jemaah haji, jemaah umrah, yang mana bukan sekadar membimbing dari sudut perjalanan program tu juga umrah dan sebagainya, tapi kita juga terlibat dengan menguruskan emosi-emosi jemaah ni. Sebab ialah duduk jauh daripada keluarga, kadang-kadang tempat yang tak kenal. So memang ada, nak kata pengalaman banyak tu tak ada, tapi alhamdulillah lah dah banyak tahun jugalah terlibat dengan perkara-perkara macam ni. So bila kita tengok dari sudut kesihatan mental, kalau kita merujuk kepada soal mungkin kesihatan lah, biasanya dia akan bagi punca kepada kesihatan mental ni atau masalah mental ada 3. Satu, berasal daripada neurologi ataupun genetik dia. Dia memang keturunan dia ada masalah sehingga kandungan kimia yang sampai kepada otak dia tu tidak seperti mana orang lain. Dan kadang-kadang benda ni perlu dirawat dengan pemakanan, hormon dan seumpamanya sehingga dia boleh stabil balik. So itu faktor pertama yang disebut sebagai faktor biologi pun boleh kita panggil, atau neurologi pun kita boleh panggil. Yang kedua ialah faktor psikologi. Psikologi ni soal pemikiran dia. Macam mana cara dia berfikir, macam mana dia menakul sesuatu. Psikologi dia kadang-kadang macam tadi, dia boleh jadi kebimbangan, anxiety, kemurungan. Dia benda-benda yang dia terlalu fikir. Psikologi dia sudut, dia rasa benda ni tak patut, dia rasa terhina dan sebagainya. Psikologi dia menyebabkan lama-lama dia terfikir-fikir, dan kadang-kadang beban psikologi ni dia bukan datang dalam satu masa. Dia mungkin bertambah. Psikologi, tekanan dia, macam kita kata pressure air, sebelum dia meledak atau meletus, dia bermula dengan sedikit demi sedikit. Akhir sekali bila dah tak tertahan, boom. Bila dia pecah, beban psikologi itu menyebabkan dia dah mula memberikan impak dalam kehidupan sehari-hari. So masalah kemurungan, anxiety, OCD dan sebagainya, kadang-kadang dia ada perkara itu melibatkan psikologi manusia. Dan faktor yang ketiga biasanya juga disebut sebagai persekitaran. Persekitaran manusia ni mungkin kita kata pengalaman hidup. Dia pernah ada trauma masa dia kecil, dia pernah terlibat dengan penderaan, sama ada penderaan fizikal atau seksual ataupun seumpama dengannya. So dia, persekitaran tu menyebabkan dia ada masalah pada mental dia. Boleh jadi juga persekitaran yang tu pengalaman kan, boleh jadi persekitaran masa sekarang, dengan rakan sekerja, dengan komuniti jiran, ataupun dengan keluarga, ataupun dengan ada orang yang
persekitaran dia menyebabkan dia memang pressure, tension lah. Dia kata aku tension. Jadi persekitaran tu boleh menyebabkan ada impak pada mental dia. So kebanyakan bila kita tengok ada 3. Cuma pada kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan Quran, beriman dengan hadis, kita patut ada satu lagi perkara yang perlu dititik beratkan dalam kesihatan mental, itu aspek kerohanian. Kerohanian kita. Sebab dalam agama jelas yang memberikan ketenangan kepada kita ni Allah. Okey. Dan yang memiliki hati manusia, membolak-balikkan hati manusia juga adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia yang berkuasa, dia yang mencipta kita, dia tahu macam mana kerohanian kita, kesihatan kita. Allah mengatasi segala-galanya. Sehingga dalam doa pun Nabi SAW mengatakan, Ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang maha membolak-balikkan hati. Jadi sebab tu dalam agama Allah Subhanahu wa taala ataupun Nabi SAW tidak meninggalkan aspek kesihatan mental ni tanpa ada perkara dalam agama. Sebab benda penting kot. Dalam agama kan termasuk dalam maslahat agama yang 5, ada menjaga nyawa, menjaga agama, menjaga akal, menjaga harta dan menjaga keturunan, maruah. 5. Salah satu daripada maslahat agama ialah menjaga akal. Sebab tu agama mengharamkan minum arak supaya akal senantiasa sihat. Okay? Dan agama mengajar kepada kita ada doa-doa yang Nabi SAW sebut bila kita baca, dia boleh menghilangkan kesedihan dan dia boleh menghilangkan pressure, ketenangan ataupun kemurungan kita. Malah dalam soal beriman kepada takdir sendiri, dia boleh melapangkan dada kita. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam. Orang yang Allah Taala ni bukakan dada, lapangkan dadanya untuk Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka. Siapa yang berpaling daripada aku, daripada mengingati aku, kata Allah, maka dia akan hidup dalam keadaan yang sempit. Allah gambarkan begitu dalam Quran. Maknanya aspek kerohanian dalam kesihatan mental pada saya adalah satu aspek yang sangat penting, yang mana dia boleh merubah cara hidup kita sebenarnya. Macam mana Allah Ta'ala juga sebut man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Siapa yang beriman kepada Allah, beramal saleh dalam keadaan dia beriman kepada Allah, maka kami, kata Allah, akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. So aspek-aspek ni sebenarnya boleh kita jenamakan atau kita sebut sebagai spiritual kita, emosi kita dalam mempengaruhi mental memang sangat-sangat penting dalam agama. Jadi insya-Allah pada sesi kali ini kita akan sebutlah beberapa yang mungkin dah ada sesi sebelum ni yang cerita tentang kesihatan mental, sudut perubatan dan sebagainya. Tapi aspek kerohanian ni sangat penting untuk kita melihat, pasal dia berkait dengan emosi dan juga mental kita, rohani ni. So, apa benda dalam agama seseorang tu boleh menyebabkan hati dia tak tenang? Okey, tak tenang. Ataupun yang boleh mempengaruhi psikologi manusia. Sebenarnya, nombor satu perkara yang boleh mendatangkan masalah dalam hati manusia adalah soal hubungan dia dengan Tuhan, hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila dia melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka akan ada titik hitam dalam hati dia, kan? Itu Nabi SAW bagi tahu. So bila dia buat satu salah, ada titik hitam. Bila ada 2 salah, 2 titik hitam. Kalau dia taubat kepada Allah, hilang. Kalau dia buat lagi, akan ada titik hitam lagi. Kemudian lama kelamaan sampai Allah Ta'ala sebut, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Telah menutup hati mereka apa yang mereka lakukan. So kalau dia dah tertutup hati, dia akan jadi jam. Mungkin pada kita tengok dia senyum. Orang mental ni kadang-kadang
kita tak boleh nak judge dia. Mungkin kita tengok sebenarnya dia senyum, dia happy. Dengan kita dia okey. Tapi bila dia balik rumah dia rasa kosong. Dia ada personality yang berbeza. Depan kita nampak lain, belakang kita lain. Okey? Itu masalah mental. Sebab tu jangan sangka saya okey sebenarnya. Tak. Waktu kita bersendirian, kadang-kadang datang bisikan. Kadang-kadang datang kebimbangan yang lebih. Kadang-kadang semua tu, sebab tu kita kata semua orang, tadi Ismat bagi tahu tadi dalam, semua orang ada anxiety. Semua ada kebimbangan. Tapi how to manage? Macam mana kita nak manage hati, emosi agar kita tak terlebih pada had yang dibenarkan dalam agama dan kemudian kita rasa kita ada sebab untuk mendatangkan ketenangan dia. Pasal kadang-kadang kita benda tak berlaku lagi pun kita fikir tak? Orang tak ada bateri kan? Kak Ismat nak tambah apa? Contoh macam kita dalam masa saya sendiri kena anxiety tu, kita tak pernah alami kan. Jadi kita rasa macam kita ni normal. Tapi bila kita mengalami anxiety ni, dia punya trigger tu cepat. Contoh macam saya boleh umpamakan orang yang ada masalah mental ni macam orang yang gelas ni lah, kita punya pemikiran ni. So ada orang dia macam gelas kosong, maknanya dia boleh absorb macam-macam benda. Ada orang dia punya gelas dah penuh dah ni, dan isi kandungan gelas tu penting lah. Macam saya sendiri masa saya kena anxiety tu, kita rasa macam depan tu kelam, tak ada apa-apa yang kita boleh lakukan. Masa tu saya hilang ingatan, tak boleh bekerja dengan normal. Jadi kita dah mula, kepala kita berpusing-pusing, masa depan macam mana, apa yang saya perlu buat. Tapi alhamdulillah bila kita jumpa dengan doktor, dia bagi beberapa alternatif. Dia kata awak boleh mulakan dengan hobi, awak boleh buat kegiatan luaran, awak boleh cari benda yang boleh melupakan awak punya anxiety tu. Cuba manage, dan kalau tak boleh manage, dia kata kita akan bagi ubat-ubatan. Saya pun cek lah ubat-ubatan ni apa kesan dia semua. Jadi saya pun cakap pada doktor, tak apa, saya cuba untuk buat rawatan sendirilah. Apa yang kita boleh lakukan untuk mengawal anxiety ni kan. Jadi bila kita melaksanakan benda-benda lain macam hobi kita, dia akan melupakan waktu tu tapi lepas aktiviti tu, kepala tu masih dia akan terus fikir, oh masalah tak settle, kesihatan masih tak okey. Tapi sebenarnya bila kita berfikir tu, dia makin, macam Ustaz kata, dia makin akan membebankan otak kita. Gelas tu makin penuh. Last saya kata, doktor tu sendiri kata, awak dah cuba kerohanian? Mungkin awak boleh cuba yoga, awak boleh cuba belajar agama, awak cuba tengok apa benda yang boleh memenuhkan, kata melupakan masalah-masalah atau pemikiran yang ni. Sebab macam kita dari segi saintifik dia, sebenarnya yang kita celaru, penat, letih tu boleh mempengaruhi emosi kita. Jadi apabila benda tu berlaku, saya cuba berfikir yang bahawa kita ni, kehidupan ni panjang lagi, akhirat ada. Jadi kita sandarkan pada tu. Bila kita dah mula anxiety, kita akan kata, ini kehidupan ni belum pengakhiran dia lagi. Ada kehidupan lain yang Allah tu atau Tuhan tu janjikan lebih baik daripada keadaan di dunia ni. Jadi kita berpegang situ. Tapi kita berpegang ayat tu tak semesti maksud dia kita lupakan dunia terus. Maksudnya kita kena jadi beribadat sampai tak melaksanakan kerja harian. Itu saya nampak bukan kat situ. Sebab kalau kita buat ke situ, kita bukan menjejaskan emosi kita saja, kita menjejaskan emosi orang di sekeliling. Sebab mental illness ni, dia akan mempengaruhi bukan saja diri kita, tapi diri orang sekeliling. Jadi bila kita sandarkan kepada akhirat, dan kemudian kita cuba laksanakan apa yang termampu di dunia, dan kemudian kita, kalau katalah usaha kita pada hari itu tak membuahkan hasil pun, kita sandarkan balik pada akhirat. Ya Allah, aku dah cuba sedaya upaya, ampunilah aku. Yang itu lah Ustaz.
Hello, okey. Maksudnya ini saya suka dengar sebab dia pengalaman orang yang pernah melalui pengalaman seperti ini dan dia mujarab pada apa dan sebenarnya kita sebagai orang Islam, keyakinan kita kepada peranan agama dalam merawat masalah mental ni sangat-sangat penting sebab dia bermula dengan soal keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So kalau kita tengok macam tadi kita sebut tentang punca masalah persekitaran, banyak sebenarnya contohnya kemalangan yang saudara Ismat kongsikan tadi. Ada orang masalah perceraian, ada orang masalah kerja, dibuang kerja dan sebagainya. Tapi semua perkara ni dia akan melahirkan satu kebimbangan yang menyebabkan dia selalu berfikir. Sebab tu dalam agama, macam mana kita nak treat semua benda ni? Yang ni kita pergi kepada macam mana agama merawat perkara-perkara ni. Sebab dia akan datang kebimbangan, takut, tak puas hati dan sebagainya, menjejaskan kehidupan kita sehari-hari. Nombor satu, dalam aspek kerohanian, macam mana kita nak merawat kebimbangan ni, macam saudara Ismat sebut tadi, ialah soal kita percaya bahawa kita ada Tuhan. Kita percaya bahawa kita ada Tuhan. Dan Tuhan kita ni, dia kenal kita lebih daripada orang lain. Dia kenal kita bukan sekadar luaran kita. Dia kenal kita dalaman kita. Malah dia lebih kenal kita daripada siapa-siapa yang ada di dunia ini. Kalau kita nak mengadu kepada psikiatris, Allah lebih kenal kita daripada psikiatris. Kalau kita nak mengadu kepada kawan baik, Allah lebih kenal kita daripada kawan baik kita. Kerana Allah ni alimun bidzatis sudur. Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam lubuk hati kita. Bila kita kata lubuk, makna lubuk yang paling dalam, yang mungkin ada masalah kita yang kita tak tahu pun benda tu ada masalah kat kita. Lubuk kadang-kadang kita tak tahu. Kita sangka kita okey, tapi sebenarnya ada benda yang kita tak okey dan kita tak tahu kat mana. Ada kadang-kadang kita rasa, aku tak tahu apa benda yang tak kena dengan hidup aku ni. Sebab saat itu kita kembali kepada Allah. Sebab Allah adalah Tuhan yang Maha mengetahui segala apa yang berlaku dalam hidup kita. Dan Allah ni memiliki sifat kasih sayang yang melebihi dan melampaui mana-mana kasih sayang yang ada di atas muka bumi. Kalau mak kita sayang kat kita, kalau isteri kita sayang kat kita, kalau anak-anak kita sayang kat kita, tidak ada kasih sayang yang lebih daripada kasih sayang Allah kepada kita. Maknanya, andai kita ada masalah, Allah lebih besar daripada masalah kita. Tuhan lebih besar daripada masalah kita. Jadi bila ada satu keyakinan macam tu, secara automatik dia akan jadi kecil masalah dia. Kadang-kadang kita yang fikir masalah kita besar, tapi bila kita letak Allah di situ, kecil terus masalah kita. Sebab tu ada satu pengalaman saya nak share. Orang suruh kita pergi ruqyah. Orang sakit. Saya kata ke ustaz yang tu, dia kata, saya tak pandai lah nak pergi ruqyah ni. Nah, by the way, masalah mental macam Ismat sebut, jangan pergi kat bomoh lah kan. Pasal kita bomoh tak tahu apa pun, jangan pergi kat bomoh. Kalau kita nak pergi kepada ruqyah, dan juga makna ruqyah ni mana kita baca ayat-ayat Quran, kembali kepada Allah soal keimanan, itu betul. Tapi kalau bomoh duk bakar kemian ke apa ke, macam-macam lah ritual dia pelik-pelik, tak payah. Orang lagi, tukar sekali lagi. Betul, bab untuk bomoh tu antara dalam psikologis pun, apabila kita ambil training mental health pun, itu adalah perkara yang paling perlu dielakkan. Bukan dikatakan dari segi psikiatris, bukan katakan tiada kewujudan atau kita menolak perkara gaib 100%, tapi sebenarnya kebanyakan permasalahan tu akan berjadi lebih teruk. Daripada statistik pun menunjukkan bila kita pergi bomoh ni, dia makin teruk. Sebabnya apabila seseorang dia kena mental problem,
ada certain masalah mental ni dia perlukan ubat-ubatan. Sebab macam kita share tadi, macam Ustaz share, kita ni terdiri daripada bahan kimia dalam otak. Jadi sains terbuktikan orang yang macam psikosis, macam kita tengok orang tu dia dengar ada suara-suara kat telinga, bercakap seorang-seorang, itu bukan 100% confirm bomoh. Kita kena bawa pergi bomoh, tak. Biasanya adalah disebabkan chemical tu tak stabil dalam otak. Jadi dia perlu mengambil certain ubat-ubatan untuk jadikan dia punya level chemical tu seperti orang normal. Macam kita, jadi bila dia ambil ubat-ubatan tu, dia akan berjaya mengawal dia punya cara pemikiran, emosi dia. Jadi itu adalah stigma yang dihadapi lah. Dan kebanyakan doktor-doktor memberitahulah kita ada masalah dari segi di Malaysia ni ada masalah, kita pergi bomoh. Jadi sebenarnya kita perlu cek dulu apakah punca-punca dari segi saintifik. Sebab daripada saya sendiri pengalaman pun, bila pergi bomoh tu tak settle. Dan kita tengok dalam negara kita pun ada masalah yang contoh macam kematian yang baru-baru berlaku kan, di student yang diseksa oleh rakan sebaya tu. Itu pun hasil bomoh juga kan. Bila dia dengar kata ni kawan ni curi, dia pergi dera kawan tu, seksa dia untuk dapatkan kenyataan dia mencuri. Jadi bomoh tu memang daripada saya punya pengalaman memang benda yang perlu dielakkan lah. Dan saya nampak dalam saya mengalami sakit tu, kita kena faham dunia ni dia bergerak dengan hukum yang Allah dah tetapkan. Kita baling batu ke atas, dia akan jatuh. Dia takkan kita baling batu ke atas, dia akan terus sampai ke mana-mana yang kita nak pergi. Tak? Dia dah memang ketetapan Allah macam tu lah. Jadi jangan pergi bomoh lah, masalah kesihatan mental ni. Jangan pergi bomoh. Soal yang kita sebut tadi ialah mula-mula ialah beriman kepada Allah. Saya nak share tadi, saya pergi ada seorang suruh ruqyah. Saya kata apa? Saya kata saya tak pandai baca ruqyah ni. Lagipun kita tengok masalah contohnya kena rasukan dan sebagainya. Macam mana kita nak handle kita pun tak tahu. Lepas tu dia kata macam ni, sebenarnya memang bukan kita pun yang pergi rawat. So apa masalah? Kita pergi minta baca doa kepada Allah, Allah yang akan sembuhkan dia. So itu bukan masalah kita ataupun siapa, tak. Bila kita pergi buat ruqyah, kita baca, nombor satu dia kata kita baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maknanya kita tahu kita ada Allah. Dan Allah kita tu adalah Allahus samad, tempat bergantungnya segala sesuatu. Kita ada Tuhan, dan Tuhan tu maha berkuasa sehingga semua perkara ni bergantung kepada dia. Jadi satu, kita memiliki Tuhan. Bila kita baca kedua, kita baca qul a'udzu birabbil falaq. Kita baca Tuhan yang memiliki sekalian alam. Dan kita berlindung dengan dia daripada segala keburukan, termasuklah min syarrin naffatsati fil 'uqad, daripada hembusan-hembusan ahli sihir wanita yang menghembuskan simpulan-simpulan. Jadi maknanya kita, bila Tuhan tu memiliki alam semesta, Allah tu sangat agung, sangat besar, so powerful, the most powerful, tak ada orang melainkan Allah. Jadi apa juga kekuatan nak lawan dia akan jadi kecil, dia kata. So kalau itu dah disebut ruqyah, begitulah juga dalam masalah mental. Besar mana pun masalah kita, bila kita beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Agung, masalah itu akan jadi kecil. Ada seorang fakir atau seorang peniaga jualan kecil-kecilan lah, penjaja lah bahasa kita. Penjaja ni orang tanya dia kata, hal takhshal faqr, wahai kamu, apakah kamu takut kepada kefakiran? Kamu pergi berniaga tak laku dan sebagainya, kamu tak takut ke jadi fakir? Dia berjawab, kaifa akhshal faqr wa indi al-ghaniyul hamid. Macam mana aku boleh takut kepada kefakiran sedang aku memiliki Tuhan yang maha kaya? Seorang anak, dia ada kebimbangan dari sudut harta kalau dia memiliki ayah yang kaya. Apa-apa minta dengan ayah, kan ayah aku kaya. Ayah nak pergi sekolah, ambil lah duit, siap-siap ayah bagi kredit kad tu, so dia boleh spend apa je. Dia ada kebimbangan tak untuk jadi fakir? Tak tahu pasal ayah dia kaya.
Jadi jawapan lelaki tersebut, aku tak takut fakir sebab aku memiliki Tuhan yang maha kaya. Cuma isu dia, yang maha kaya tak bagi kepada aku tu kenapa? Itu menyebabkan kita pun overthinking. Kita fikir, kenapa dia kaya tapi dia tak bagi pun kat aku? Sebab kita belum kenal lagi Tuhan dengan sebenar-benarnya. Dia tak bagi ada sebab. Mungkin sebab dia sayang kat kita, dia tak bagi. Dia takut bila kita dapat harta yang lebih, kita bukan lagi kita. Kita jadi orang lain, somebody else. Mungkin kita bertukar watak kita. Dulu kita baik, tapi bila kita dapat kekayaan yang melampau, jadi kita berubah jadi orang lain. Jadi Allah bagi, bukan dia tak bagi langsung, rezeki itu tak ada, tapi mungkin cukup dengan kadar yang kita perlu. Jadi sebab tu, nombor satu, keimanan kepada Allah. Nombor dua, dalam soal merawat emosi kita adalah ihsanul dhan billah. Kita mesti sangat baik sangka kepada Tuhan. Sebab bila kita baik sangka, secara automatik kita tak rasa bimbang. Kita rasa mesti ada sebab ni Allah nak bagi kat aku. Kita tak rasa kenapalah aku sepatutnya aku dapat macam ni. Kadang-kadang kita dalam persekitaran kerja, kenapalah orang buat aku macam ni? Contoh kita kata lah, kenapalah orang macam aku kena bully dan sebagainya. Orang yang paling pressure dalam hidup dia siapa? Siapa orang paling pressure hidup dia? Kalau kira tekanan yang dia hadapi paling top, Nabi Muhammad kalau kita sebagai orang Islam, Nabi Muhammad orang yang paling berat pressure. Siapa Nabi Muhammad? Apa yang cabaran dia hadapi? Waktu dia jadi orang baik, 40 tahun dia jadi orang baik. Sampai orang Arab panggil dia kepada masa tu Al-Amin, orang yang paling jujur dan amanah. Ada masalah tak? Tak ada masalah masa tu. Semua okey, 40 tahun. Selepas 40 tahun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula berdakwah. Bila Nabi mula berdakwah, mengajak orang meninggalkan sembahan selain daripada Allah, hanya fokus kamu ada Tuhan yang maha satu, sembah dia, cukuplah Allah bagi segala-gala masalah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kita, dialah sebaik-baik. Sebaik-baik yang kita serahkan urusan kita kepadanya. Jadi bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam start mula berdakwah, dia mula menerima ancaman. Orang caci dia, orang maki dia, orang kata dia gila, orang kata dia pemecah belah masyarakat, orang kata dia ahli sihir, orang kata dia reka Quran. Nah, sampai-sampai orang ubah nama dia. Nama dia tu asal Muhammad, orang tukar. Ummu Jamil, isteri kepada Abu Lahab, tukar nama Nabi Muhammad jadi Muzammam. Yang dalam bahasa Arab, Muhammad maksud yang terpuji, dia tukar jadi yang tercela, Muzammam. Nama Nabi pun kita ni, kalau orang panggil kita, kadang-kadang orang panggil panggilan yang tak elok, kita dah stres dah. Nabi Muhammad, orang tukar nama dia daripada Muhammad jadi Muzammam. Dia orang baik, dulu orang puji, sekarang ni orang cerca dia. Orang kata dia pemecah belah masyarakat, pendusta, ahli sihir, gila, macam-macam orang kata pada Nabi Muhammad. Itu baru cercaan. Habis daripada tu, bila tu anak-anak dia yang dah kahwin, orang-orang lain suruh ceraikan. Anak-anak Nabi, yang isteri Zainab, sebelum daripada dia dah kahwin, diceraikan. Semua anak Nabi jadi janda. Masa tu Fatimah belum lagi telah berkahwin dengan Ali lagi, tapi nak sebut anak-anak Nabi yang besar-besar tu diceraikan. Sehingga Nabi dapat anak lelaki. Waktu dari sudut keluarga, Nabi dapat anak lelaki. Punyalah orang Arab ni nak kepada anak lelaki, tapi Allah tak anugerahkan kepada Nabi anak lelaki. Semua anak lelaki Nabi meninggal waktu usia masih lagi baby. Lahir, mati. Kan ada Nabi kita ada 7 orang. Ingat tak lagu tu tak? Anak Nabi kita ada 7 orang. Berapa laki-laki? 3 laki-laki, 4 perempuan. Qasim, Abdullah, Ibrahim, Fatimah, Zainab, Ummi Kalsum, Siti Roqiyah. Kita nyanyi dulu lah. Nah, macam baik tak ada muzik ke tidak? Jadi deh. Tapi mana? Qasim, Abdullah, Ibrahim, 3 orang anak Nabi, semua meninggal kecil. Pressure tak pressure? Pressure. Apalagi cabaran yang Nabi hadapi dalam urusan dakwah, tu keluarga dia. Isteri dia pula meninggal. Pakcik dia yang selama ni duk backup dia, Abu Talib, meninggal.
Lepas meninggal, Nabi terpaksa pergi ke Taif sebab dah tak ada orang nak defend Nabi di Mekah. Nabi sampai pergi ke Taif, minta bantuan perlindungan. Sampai di Taif, dikhianati pula oleh orang Taif. Kumpulkan budak-budak, baling batu kat Nabi. Nabi keluar daripada Taif dalam keadaan mahmum disebut. Mahmum ni pressure, sangat-sangat tertekan. Sehingga Nabi berjalan tak sedar. Kata Nabi, darah ni sampai mengalir. Nabi tak sedar pun tiba-tiba dia sampai di satu tempat. Masa tu Nabi nak masuk kebun tu, malaikat datang tanya, kamu nak tak kalau Allah Ta'ala izinkan kamu, perintahkan malaikat hancurkan penduduk Mekah dan Taif ni dengan 2 gunung besar ni? Nabi kata, tak payahlah, jangan, aku redha. Biarlah Allah Ta'ala lahirkan daripada zuriat mereka orang yang beriman kepada Allah. Pressure. Sampai ke Mekah balik, nak tahu nak masuk macam mana. Sampai ke orang Mekah ni tak bagi Nabi masuk, melainkan ada orang yang bagi jaminan bahawa Nabi Muhammad ni selamat, barulah masuk. Jaga lagi. Di pulau pula tak ada orang cakap dengan keluarga Nabi. Tak ada orang berjual beli. Keluarga Bani Hashim ni duduk di satu ceruk celah gunung dekat dengan Mekah. Tak ada orang berniaga, tak ada orang jual beli dengan mereka, tak ada orang cakap tak boleh nikah kahwin. Dipulaukan. Bukan setahun, 2 tahun, 3 tahun. Surat perjanjian tu duduk dalam Kaabah. Dia tulis perjanjian, semua orang kabilah Quraisy akan pulaukan Bani Hashim sebab Nabi Muhammad. Surat tu diletak dalam Kaabah, digantung. Sehingga akhirnya Allah keluarkan keluarga Nabi daripada masalah tu. Anai-anai pergi masuk dalam tu, anai-anai makan, hancur surat tu. Berat. Setelah daripada tu berhijrah sampai akhir sebelum hijrah, Nabi dapat, kalau kita kata surat merah, sampai ke tahap wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Sama ada mereka bincang, sama ada nak penjarakan Nabi atau nak usir Nabi atau nak bunuh Nabi. Keputusan dapat, kita bunuh Muhammad. Itu tak ada dah kalau kita kata tekanan paling dahsyat. Sehingga akhirnya Nabi pun dibenarkan berhijrah ke Madinah. Belum selesai, ingatkan selesai dah, mari pula berlaku perang Badar. Alhamdulillah Islam menang. Berlaku perang Uhud, Nabi sampai luka-luka, pecah pipi Nabi, tersusuk besi. Sehingga trauma tu, pernah orang tanya Nabi SAW, ada tak perkara, Aisyah tanya, ada tak perkara yang lebih berat berlaku dalam hidup Nabi lebih daripada peristiwa di perang Uhud? Maknanya sahabat-sahabat tahu cerita perang Uhud ni berat pada Nabi. Nabi kata ada. Cerita waktu di Taif lagi berat daripada Uhud. Orang baling batu pada Nabi, berdarah semua ni, berat. Sampai di Madinah diuji lagi. Ada orang Yahudi racun Nabi. Yahudi racun Nabi. Nabi makan racun tersebut. Orang khianat kepada Nabi. Kalau kita duduk situ, rasa mental lagi, memang mental lah kita ya. Tapi macam mana? How Nabi manage that pressure? Ini penting. Sebab tu pertama sekali kita katakan kerana Nabi beriman kepada Allah. Waktu duduk di orang malaikat offer nak hancurkan, dia kata, ya Allah, biarlah orang lain benci ke aku pun tak apalah. Yang penting Allah tak benci. Yang kedua, Nabi sangat baik sangka kepada Allah. Maknanya apa? Apa yang Allah bagi kepada Nabi SAW adalah yang terbaik. Nabi tahu itu adalah anugerah Allah yang paling baik. Okey, nombor dua. Yang ketiga, kekuatan kita dalam release kita punya tension adalah salat. Salat. Tolong sangat-sangat jaga salat. Salat ni proven, dia adalah rawatan, bukan sekadar kerohanian, dia juga masalah fizikal dan juga hormon. Ada kajian di UM yang buat tentang kelebihan solat dari sudut kesihatan. Dan baru-baru ni saya pernah jumpa dengan seorang kaunselor. Balik raya haji baru ni dia jumpa. Dia kata dia tengah buat satu kajian. Kerana ada dapatan kajian, apabila kita rasa stres, hormon, ada sesuatu hormon yang akan rilis dalam tubuh kita untuk turunkan balik tahap stres tu. Dan hormon tu boleh dirangsang apabila kita pegang telinga kita.
dia ada satu alat dia letak dekat dada, kita pegang telinga, hormon yang nak release tu untuk dia akan jadi terangsang dan meningkat. Saya berkata, saya terus tanya dia, cikgu, ada kaitan tak kalau kita ambil wuduk, kita sapu telinga? Dia kata ada, ustaz. Saya berkata, Masya Allah, begini hebatnya benda yang ada dalam agama kita, tapi kita tak tahu, tak sedar. Salat, waktu kita rokok, waktu kita sujud, darah kita akan mengalir sampai masuk ke dalam otak kita, pasal tekanan dia turun. Semua perkara ni by panggil kajian saintifik proven. Cuma kita antara kita tahu atau kita tak tahu. Tapi kalau melihat kepada sudut angle rohani, spiritual rohani dan kesihatan ni, salat adalah perkara yang paling menakjubkan dalam hidup kita. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala pesan kepada kita, kalau ada masalah, wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan dengan sabar dan juga salat. Minta. Nabi SAW kalau ada masalah, Nabi rehat dengan apa? Nabi rehat dengan salat. Nabi kata, arihna ya Bilal bis-salat. Wahai Bilal, qamatlah, rehatkan kami dengan salat. Sebab apa? Sebab di sisi Nabi, salat bukan bebanan. Di sisi Nabi, salat adalah waktu dia bersendirian dengan Tuhan. Itulah waktu dia nak sebut apa-apa dengan Tuhan dia. Waktu bertemu dengan, bukan kita kata sekretari kita dah, waktu bertemu dengan semua benda yang kita nak kata. Kita nak mengadu masalah fizikal, masalah mental, masalah harta, masalah keluarga, masalah hubungan suami isteri, masalah hubungan rakan sekerja. Semua waktu salat adalah waktu kita mengadu kepada Allah. Jadi masa tu kita release kita punya tension. Okay, 3 salat. Jangan tinggalkan salat. Itu perkara yang sangat membantu dalam kita release kita punya. Yang keempat, yang keempat, ikhlas. Ikhlas dalam bekerja. Mungkin kita ada masalah di tempat kerja, kawan-kawan kita dan sebagainya. Even kerja kita sendiri pun, nature kerja boleh jadi membebankan. Nature kerja tu mungkin kita pressure. Tapi bila kita letak ikhlas di depan, Allahu Akbar. Saya ingat masa perkongsian saya dengan awal-awal dulu dengan saudara Ismat, cerita tentang beban kerja, bahawa antara perkara yang agenta ni buat ialah kita kena jaga kebersihan laluan, kan? Kita kena buang sampah di lebuh raya. Dan itu menyebabkan risiko. Ada orang yang meninggal, ada staf yang kemalangan, ada orang yang terlibat dengan kemalangan. Tapi kalau kita buat tu kerana semata-mata pekerjaan kita, memang kita rasa beban, stres. Dengan pula klien kita pun minta macam-macam dan sebagainya, kita rasa stres. Kan kerja kita buat problem dan sebagainya, kita rasa stres. Tapi kalau kita letak ikhlas di depan, insya-Allah dia akan banyak memberikan release kita. Dan kita rasa tenang, dan malah kesusahan kita tu kita rasa seronok. Sebab apa? Kesusahan kita tu memberikan hasil yang sangat-sangat berbaloi. Macam mana orang boleh orang ni bila dia tahu apa benda hasil selepas kesusahan dia, dia akan sanggup tahan kesusahan demi apa yang dia nak dapatkan. Okey? Demi apa yang dia nak dapat, dia sanggup tahan kesusahan dia. Macam mana dia nak buat? Kita kata ikhlas adalah jawapan. Sebagai contoh, kalau Ismat sebut tadi, kita ni agenta kerja dia buang sampah di jalanan. Dalam agama, buang sampah di jalan ni adalah amal ibadah. Malah yang menghalang laluan boleh menyebabkan kecelakaan, boleh menyebabkan kemalangan, boleh menyebabkan orang terhalang daripada sampai ke tempat tujuan, lambat nak sampai. Kita buang semua tu, dia dapat sampai, kita dapat pahala. So susah secara mana, lagi susah lagi dapat pahala. Saya pernah bagi tahu polis trafik. Saya sebenarnya jealous, saya kata. Saya jealous dengan polis trafik. Pasal apa? Sebab bila saya baca hadis, Nabi SAW kata iman ada 70 lebih cabang. Paling tinggi la ilaha illallah, paling bawah adalah membuang sampah di jalanan. Kenapa buang sampah di jalanan dapat pahala? Sebab dia memudahkan urusan orang lain. So dapat pahala. Saya kata kalau buang satu duri dari jalan dah dapat pahala, macam mana polis trafik yang duduk di simpang 4 tu, sana
Pergi sini, pergi sini. Berapa ratus orang yang dipermudahkan urusan oleh polis yang bertugas. Orang nak pergi kerja dapat sampai on time. Orang sakit dapat pergi hospital. Budak nak pergi sekolah dapat sampai tempat belajar. Orang yang nak berniaga dapat sampai ke kedai untuk urusan cari rezeki dia. Dan macam-macam hajat manusia yang duduk queue kat trafik tu, kalau tak ada polis trafik jam teruk kita kata, tapi adanya dia duduk situ, dia telah menghalang laluan ataupun perkara-perkara yang menghalang laluan. Kita pun sama, kereta jam, kereta rosak, lori mati, kata apa, tayar lori pecah tengah jalan, kita pun ambil. Berapa banyak tu. Tapi kita tak akan rasa kemanisan andai tiada keikhlasan. Bila kita buat tu kerana Allah, betul kita tahu tugas tu pressure, susah. Tapi dalam kesusahan kita mengharapkan pahala. So dia akan jadi ringan. Dia akan jadi, tak apalah, susah yang berpahala lebih aku suka. Sehingga ada seorang sahabat, nama dia Sa'ad. Sa'ad bin Abi Waqqas ni, Sa'ad bin Abi Waqqas kata salah. Dia ni buta, di akhir usia dia buta. Dia buta, lalu tapi dalam buta dia, Allah rezekikan dia doa yang mustajab. Bila orang datang kepada dia minta tolong doakan, bila saat doa tu makbul. Orang dapat hajat yang dia nak. Tiba-tiba ada seorang tanya, wahai Sa'ad, kamu doa kepada orang ni macam-macam. Kenapa kamu tak doakan kepada Allah supaya kembalikan penglihatan kamu? Kan? Boleh je kalau dia doa, ya Allah kembalikanlah penglihatanku. Tapi dia tak doa. Jawab dia apa? Kalau buta ni Allah nak bagi kepada aku anugerah, aku redha dengan pemberian Allah. Maknanya dia mengharapkan pahala daripada sakit buta dia. Dia lebih rela. Kalau buta dapat pahala. Okeylah, aku dapat pahala dengan buta dia. Maknanya ujian yang dia hadapi, dia mengharapkan pahala daripada dia. Lagi berat stres dia, lagi besar pahala dia. Lagi berat. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah dalam mengganjari orang-orang yang bersabar unlimited. Bighairi hisab, unlimited. Tanpa hisab, kita sebut tanpa hisab. Bahasa moden sekarang kita kata unlimited. Berapa banyak Allah nak bagi pahala kepada orang sabar? Unlimited. Based on tahap kesabaran dia. Kalau dia sabar lebih, pahala dia lebih. Kalau kesabaran dia sabar, ada kata sabar ni ada tahap juga. Tahap mana kita kata? Depend. Orang ni tahap dia mungkin level ismat, Allah dah uji dia sampai hilang ingatan. Pasal apa? Tahap sabar dia ni mungkin level dia tu. Tahap kita tak ada lagi hilang ingatan. Kita pun tak minta lah Allah uji kita lebih-lebih kan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi pahala sabar tak ada ukuran. Unlimited. Berapa banyak Tuhan nak bagi, lagi besar pressure kita, lagi banyak pahala kita. Sebab tu kalau kita kata kita bekerja dekat nature, kita mungkin rasa stres. Orang ada pejabat, stres gaya pejabat. Yang kat site, stres cara site. Yang duduk tengah-tengah lebuh raya tu kena letak kon dan sebagainya, dengan lalu-lalang semua sekali, kita takut, nyawa lagi, keselamatan lagi, pressure lagi. Tapi bila saat kita buat ikhlas kerana Allah, insya-Allah benda tu akan rilis. Pasal apa? Kita mengharapkan pahala. Mungkin ada tanya, Ustaz, kalau macam tu macam kita boleh tak niat nak cari? Macam mana? Kita niat cari kerja makan gaji, tiba-tiba Ustaz sebut ikhlas, tak boleh ambil gaji ke? Contoh. Nah, sebenarnya tak ada kaitan. Ikhlas sesuatu yang ada dalam hati kita. Tidak bermaksud orang ikhlas tak boleh ambil gaji. Tak. Tidak maksud orang ikhlas mencari rezeki yang halal adalah ibadah. So kalau kita keluar daripada rumah, kita kata aku kerja nak cari rezeki yang halal. Dalam tempat kerja kita pula, kita jaga hubungan kita sesama rakan. Rakan bekerja, kita jaga. Sebab dia buat kerana Allah, kita buat kerana Allah. Sehingga senyuman yang kita datang, kita bagi kat kawan kita, boleh release dia punya tension, pun kita dapat pahala. Kita datang, tanya khabar. Assalamualaikum. Apa khabar you hari ni, sihat ke? Ya? You dah makan pagi ke? Jom kita makan pagi sama-sama. Kita anggap benda tu biasa. Tapi kalau kita buat kerana Allah, makan pagi kita tu dapat pahala. Pasal kita menceriakan saudara yang tempat kerja kita. So kalau kita bekerja dalam nature tu, even kalau orang mungkin non-Muslim,
dia berkawan dengan kita pun kita rasa Allah tetap suruh buat baik kepada even non-Muslim. Kita buat baik kepada non-Muslim pun dapat pahala. Buat baik kepada binatang dapat pahala. Sampah buang daripada jalanan pun dapat pahala. So, apa benda yang kalau kita fikir dalam gambaran yang besar, sebenarnya kita memiliki Tuhan yang Maha Kaya. So, tak berbaloi kita nak berfikir sendiri, tetapi sebenarnya kita ada tempat yang kita boleh menyandarkan bebanan kita, itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Sebab tu sahabat-sahabat bila diuji oleh Allah berat-berat, zikir mereka adalah hasbunallahu wa ni'mal wakil. Saya bagi doa paling mudah. Ada doa panjang yang Nabi SAW sebut, kalau baca insya-Allah hilang kegundahan. Allahumma inni abduka wa ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadi madin fiyah. Kita kena ada sesi lain pula kita syarah doa ni khusus untuk menghilangkan kesedihan. Tapi ada satu doa ringkas. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Doa ni dalam Quran. Allah Ta'ala kata apabila musuh dah berkumpul depan tu, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, maka Allah kata takutlah kamu kepada musuh, dia nak datang serang pada kamu ni. Patutnya stres masa tu. Allah Ta'ala kata fazadahum imana, di saat itu orang beriman bertambah iman dia kepada Allah. Lagi Allah uji, lagi kuat dia dengan Allah. Lagi Allah uji, lagi kuat dia dengan Allah. Lalu dia berkata hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dua patah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cuba kita sama-sama hak dengar dia, ikut. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah, sekali lagi hasbunallah wa ni'mal wakil. Maksud dia, cukuplah Allah bagiku, dialah sebaik-baik yang aku serahkan urusanku. Kita ada tempat bersandar yang paling agung, Allah. Dalam solat kita mengadu kepada dia, kita banyakkan istighfar. Dalam solat kita baca Quran. Semua package yang kalau diberi masa saya boleh kupaskan banyak lagi soal ibadat ni untuk release kita punya tension. Tapi pada saya, solat menghimpunkan segala-gala yang kita boleh sebut tadi. Kunci dia di situ. Kita ada iman di situ, kita ada mengharap kepada Allah di situ, kita ada bacaan zikir, istighfar, kita ada bacaan Al-Quran yang membuat hati kita jadi tenang. Cuma masalah kalau dia tanya kenapa saya solat tapi tak tenang juga, itu masalah kita pada solat kita. Bukan solat bermasalah, kita yang bermasalah ketika solat. Maknanya kita tak solat betul-betul. Kita kena belajar balik macam mana cara solat dan kita perform betul-betul. InsyaAllah, kalau Allah dah janji minta tolong dengan sabar dan salat, insya-Allah bila kita salat betul-betul, dia boleh menjawab segala permasalahan dalam hidup kita lah. Dan bila Allah dah ada, bila Tuhan kita dah ada untuk jawab segala permasalahan kita, kita kata semua masalah setelah Allah interfere, bahasa kita lah. Kalau Allah tu interfere dalam masalah kita, semua masalah ringanlah, bahasa kita gitulah. InsyaAllah beban kita tu akan turun, insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Okey, kita pergi kepada chat box . So ada soalan ni. Assalamualaikum Ustaz, saya ada pertanyaan. Kenapa ada orang yang kuat agama masih juga jumpa bomoh ya? Apa faktor yang mendorong mereka untuk berbuat demikian? Mohon pencerahan, atau tidak wujud orang sebegitu? Okey. Ada orang beragama masih jumpa bomoh. Kenapa? Ada dua faktor lah kalau anda boleh jawab ni. Pertama, kerana bomoh itu mempamerkan imej Islam. So dianggap bomoh tu sebahagian daripada agama. Jadi bomoh pakai jubah, pakai suban, tata tasbih besar. Orang berkata, oh, ni ustaz. Padahal dia bomoh. Dia bukan ruqyah pun, dia tak kerti baca Quran pun. Ada satu sekarang tengah viral isu dia dekat Indonesia. Siapa yang follow isu ni, saya tak tahu. Orang tahu ke tak tahu, tapi dia panggil pesulap merah. Pesulap merah dekat Indonesia ni, dia ada perseteruan lah dengan seorang nama dia Gus Samsudin. Gus Samsudin ni orang bomoh lah. Tapi bila dia baca Quran, kita tahu dengan baca Quran pun Allahu Akbar. Macam mana orang boleh belajar? Buka pondok orang ni. Macam mana? Tapi maksudnya
ada orang sebenarnya dia bukan agamawan, tapi dia menampakkan seperti agama. Jadi menyebabkan orang yang kuat beragama ni pergi kepada dia. Tu macam cerita apa yang Syamsul Yusof buat tu apa? Khurafat ke munafik ke kan? Cerita yang apa? Abu Jah. Cerita Abu Jah. Makna dia bomoh tapi menampakkan imej agama sehingga orang tertipu dengan dia. Satu. Faktor yang kedua, kerana orang yang kuat agama tu dia kuat amalan sahaja. Tapi soal keimanan dan tauhid maknanya pergantungan dia kepada Allah, faham dia tentang agama, kepercayaan dia tu, nama-nama Allah tu macam mana. Sepatutnya bila kita kata hasbunallah wa ni'mal wakil, Allah tu cukup dah bagi kita, so kita tak perlu dah kepada lain. Tapi bila dia tak kenal Allah sebenar-benar soal akidah ni, dia kuat semayang tapi dia belum lagi betul-betul memahami agama dari sudut keyakinan, dan juga mungkin dia tak faham isu-isu yang tidak melibatkan, tak perlu melibatkan bomoh ni, tiba-tiba dia pergi juga. So dua perkara tu kita kena baiki. Pertama, kita sebagai orang yang Islam, walaupun kita kuat ibadah, tapi kita kena bekalkan juga dengan kerohanian dari sudut pemantapan akidah, kepercayaan. Bila kita percaya kepada Allah, selain Allah kita rasa tak perlulah kalau bomoh-bomoh ahli sihir apa. Kita ada Allah, kita ada ustaz-ustaz yang betul, yang boleh meruqyah dengan ayat Quran, dengan doa yang sahih, insya-Allah. Satu, rawat diri kita dari sudut kefahaman agama. Yang kedua, memberi kefahaman kepada masyarakat bahawa membezakan antara ilmu bomoh atau sihir dengan ilmu rawatan Islam ataupun ayat Quran yang benar. So bila kita boleh bezakan dua tu, insya-Allah bomoh tak akan ada kerja lah, insya-Allah. Okey, kita ada soalan yang seterusnya. Kejap ya. Okey, soalannya adalah apa pendapat Ustaz tentang pengaruh teknologi dan media massa terhadap kesihatan mental di negara kita? Okey, masalah pengaruh media sosial sebenarnya besar peranan dia dalam kehidupan kita, sebab kebanyakan waktu kita duduk dengan dia. Bila masa kita banyak dengan media sosial, lepas tu kita tak ada kemampuan pula untuk menapis apa maklumat yang ada. Lepas tu berita-berita palsu pun banyak. Boleh kita kata 80% atau 70%, saya pernah baca kajian 70% isu-isu yang berlaku dalam media tu kadang-kadang berita yang asalnya tak ada pun. Dia reka cerita diwujudkan. Tambah-tambah pula dengan identiti maya kita. Kadang-kadang kita ada kecelaruan identiti di alam maya dengan dunia sebenar. So memang masalah lah, sebab kita dah bina identiti yang lain daripada kita. Tengok pula orang lain, orang macam ni, kita berusaha untuk menjadi orang lain. Bila kita tengok dalam media, oh dia ni cantik lah begini-begini, oh dia ni begini, bagus lah macam ni. So kita cuba nak jadi orang macam dia. So kita create satu account nak tiru macam dia. In reality kita bukan orang yang kita pamerkan dalam profil kita. Menyebabkan kita sendiri buat ada kecelaruan identiti. Memang masalah mental. Saya pernah jumpa Zizan Razak ni. Saya jumpa Zizan, saya sembang macam ni. Saya kata apa cabaran jadi pelakon. Dia kata stres Ustaz jadi pelakon Ustaz. Pasal apa? Kita ada kecelaruan identiti. Sebab kita berubah-ubah. Kejap kita jadi orang ni, esok kita berlakon ni, kita jadi orang ni pula. Kita nak menjiwai watak tu bagus, tapi sampai satu tahap dia memberi kesan pada identiti emosi dan mental kita. Sebab kita bila terlalu menjiwai watak, benda tak patut kita maruh, kita jadi terpaksa buat-buat marah. Benda yang kita tak sedih, kita terpaksa buat sedih sampai mengalirkan air mata. Dia kata impak dia Ustaz, lama-lama kita jadi macam emosi kita ni tak tahu. Benda yang patut tak sedih, jadi kita sedih. Benda yang patut orang lain ketawa, kita tak ketawa. Tapi kita nak buat jadi ketawa. Jadi kecelaruan. So ni orang yang betul-betul terlibat dalam berlakon lah. Tapi dalam maya kita hari ni sebenarnya itulah yang berlaku. Kita cuba jadi orang di luar daripada realiti. Kita gambarkan dalam IG kita ni sembunyi begini, cantik begini. Lah bila kita ada sifat
redha kepada Allah. Aku adalah aku. Apa yang Allah rezekikan itulah dia. So kita tak perlu jadi orang lain. Kita hanya mengharap Allah Ta'ala jadikan aku macam ni, aku redha, supaya akhirat nanti kita dapat yang terbaik. Kalau nak jadi somebody else, tunggulah kita dalam syurga nanti. Setiap hari kita akan berubah menjadi, setiap minggu kita berubah menjadi orang yang lebih cantik daripada sebelumnya. Kalau ada member puji kita, you ni gini, nampak cantik. Apa tu, tengok. Tak boleh, kena tukar ni profile picture ni, tukar lagi profile picture. Pasal apa nak suruh jadi somebody? Tapi sebenarnya kalau kita betul-betul kita tahu, faham agama, orang yang kalau betul-betul nak cantik memang tak boleh challenge. Bila dia masuk syurga, the most beautiful person in the world ni memang kalah dengan dia. Tiap-tiap minggu pula tu, bila suami ahli syurga dia balik ke rumah, dia kata, waktu aku pergi tadi lain, balik ni lebih cantik daripada tadi. Sebab kenikmatan syurga senantiasa bertambah. So bila kita rasa begitu, tak apalah, apa juga masalah kita lah ni, aku stay macam ni, tapi insyaAllah semua hajat kita akan ada di akhirat nanti, syurga nanti insyaAllah. So itu antara kesan media lah pada kita, stres kita dan sebagainya. Tapi saya kesian, budak-budak lah dia lagi banyak, dia cuba jadi orang lain. Cuba jadi orang lain tu mental lah. Mudah-mudahan Allah jagalah kita daripada fitnah ni, insyaAllah. Okay, kita ada soalan lagi. Mungkin kita extend sikit sebab ramai tanya. Okay, soalan. Assalamualaikum Ustaz. Jika Ustaz boleh kongsi apakah antara tips-tips untuk kita sentiasa bersifat ikhlas dalam setiap perbuatan dan tindakan? Terima kasih. Okey, nak ikhlas dalam setiap perbuatan. Sebenarnya yang menjawab pun payah nak jawab tu. Tapi tips tu bukan saya lah. Kalau saya nak kata saya ikhlas, saya tak boleh ukur ikhlas saya. Sebab ikhlas ni hanya Allah yang boleh ukur. Cuma kita ada beberapa perkara yang boleh membantu keikhlasan kita. So, dan kita harapkan Allah Subhanahu Wa Taala akan membantu kita masalah tu. Pertama, dari sudut ikhlas ni, kita kena kenal siapa Allah, siapa Tuhan kita. Kita buat kepada dia tu kenapa? So kalau kita kenal betul-betul dia, kita tak harap dah selain daripada dia. Itu membantu kita. So kalau kita mengharapkan pangkat, Allah boleh bagi kat kita pangkat lagi hebat. Kalau kita mengharapkan harta, Allah boleh bagi lebih baik daripada harta. Kalau kita mengharapkan apa, Allah boleh bagi kat kita, orang panggil berjuta kali ganda, beyond our expectation. Mana yang kita harap, kalau kita tak ikhlas tu sebab apa? Sebenarnya rugi. Kita telah menukar kebaikan yang Allah offer dengan benda yang less daripada kebaikan tu. Itu yang pertama. Kena senantiasa ingat Allah, apa yang ada di sisi Allah tu senantiasa lebih baik daripada segala-galanya. Nombor satu. Yang kedua, ikhlas ni kita kena minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doakan, ya Allah, jadikanlah aku hati orang-orang yang ikhlas dalam beramal. Kita kena minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala agar senantiasa hati kita ni tidak mengharap selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, kita kena senantiasa banyak bergaul dengan orang-orang yang intention dia sama dengan kita. So kalau kita bercakap soal ikhlas, kita kena senantiasa berkawan dengan orang-orang yang intention dia sama dengan kita. So kalau kita kadang-kadang kita nak ikhlas, tapi bila kawan kata macam ni, jadi hilang kita punya niat baik tadi. Keikhlasan kita jadi kurang. Pasal ada kata, kalau kamu buat macam ni, duk ikhlas saja, apa pula kamu dapat. Dia punya circle kita tu, kita biar circle orang yang sama dan mencari keikhlasan dengan kita. Macam dalam kerja pun ada stres, mungkin diwujudkan, katalah seseorang staff tu dia perform, tapi tak nampak performance dia, dan mungkin adalah orang lain yang dapat nama. Itu pun boleh menjadikan orang kata stres kan. Jadi macam mana Ustaznya pandangan tentang tu? Kredit yang tak ada nampak. Okey. Saya ulang balik tadi. Ismat kata kalau ikhlas tu contohnya kita bekerja kerana Allah, tiba-tiba kita yang buat kerja ni tak dapat kredit, orang lain yang tak buat pula dapat kredit. Lepas tu kita pun jadi macam stres lah. Macam mana aku ni ikhlas dah, tapi itulah kan, tu masalah. Jadi macam stres jugalah pasal kita buat orang lain.
Tapi macam saya sebut tadi, kalau kita nak membina keikhlasan, kita kena tengok apa yang Allah nak bagi kat kita, dan kita rasa yang Allah bagi adalah the best. Kadang-kadang lebih baik kita stay pada tempat yang kita memahami, maksudnya kita memahami memahami cara Allah memberi kebaikan. So kita tak nampak kebaikan tu pada kacamata kita, tapi kita melihat kebaikan pada kacamata Allah. Allah Ta'ala kata macam dalam Quran, dalam surah Al-Fajr, Allah Ta'ala kata, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنْ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنْ. Kalla. Ada manusia, Allah bagi kepada dia kebaikan, lalu dia kata, Allah sayang kat aku. Dan ada orang, Allah Ta'ala bagi kepada dia kesusahan, Allah uji dia, sempitkan rezeki dia, lalu dia kata, Allah tak sayang kat aku. Lalu Allah Ta'ala kata di hujung ayat tu, kalla, bukan macam tu. Ada Allah sayang, tapi Allah uji. Ada Allah sayang, Allah bagi nikmat. Kadang-kadang kita mengharapkan kebaikan pada kacamata kita, tapi Allah bagi kebaikan pada kacamata Allah. Sebab tu, stres tak kalau kita rasa, ya Allah, aku dah doa banyak dah, tak dapat pun apa yang aku nak. Ustaz kata minta dengan Allah. Memang aku minta, tapi tak dapat pun, stres lah. Dalam hadis, Nabi SAW sebut, kalau orang ni berdoa kepada Allah, pasti akan dapat kebaikan. Cuma, Allah akan bagi satu daripada tiga. Pertama, direct Allah bagi apa yang dia nak. Dia minta A, dapat A. Yang kedua, Allah ganti dengan yang lebih baik. Dia dah minta A, Allah selaku Tuhan yang maha mengetahui, Allah bagi B. Sebab Allah tahu A tak baik untuk dia, Allah bagi B. Macam kita pergi jumpa doktor, doktor saya nak aspirin ke apa semua. Doktor kata tak payah, ni tak sesuai untuk awak, saya bagi yang lebih baik kepada awak, saya bagi Panadol contohlah. Anda ibuprofen contohnya, ni tak bagus ni, ada kesan side effect, awak ambil paracetamol lagi bagus. Maknanya kita minta A, tapi Allah bagi B. Sebab apa? Sebab Allah lebih tahu apa yang baik untuk kita. Dua. Yang ketiga, Allah tak bagi pun kat kita di dunia. Sebab Allah tahu kalau dia bagi di akhirat jauh lebih baik dan banyak daripada apa yang kita minta. So jangan pernah putus asa daripada Allah. Jangan pernah putus asa. Jangan kita rasa aku dah buat baik gini tak dapat, lalu kita hilangkan keikhlasan kita. Tak. Pasti keikhlasan itu Allah akan menilai kita dan dia akan bagi sesuatu yang baik dengan kita. Yakin, insya-Allah. Jo, harap dengan sudut kacamata macam tu kita boleh jaga keikhlasan kita, insya-Allah. Okey, terima kasih. So saya rasa itulah masa pun tak bersama dengan kita, dan saya tengok pun soalan yang mana ada di dalam chat box pun ada berkait dengan penerangan ustaz yang sebelum ni. Jadi untuk itu kepada mereka yang mungkin mencari-cari apakah jawapan daripada persoalan yang ada dalam chat box, boleh tengok di dalam YouTube ya. Ustaz punya YouTube apa akaun dia? Banyak saya duduk di live. Saya dekat page Facebook Ustaz Ahmad Hashimi. Kita ada live Facebook lah, biasa tiap-tiap hari pun kita ada live. Dan kalau di YouTube carilah Ustaz Ahmad Hashimi, insya-Allah ada banyak channel jugalah yang ambil video saya. So kita boleh sama-sama lah di situ ambil manfaat, insya-Allah. InsyaAllah, terima kasih Ustaz. So untuk kita summarize apa yang kita dapat pada hari ini. So sebenarnya dalam apa kesimpulan yang kita boleh dapat pada sesi hari ini adalah Ustaz dah share adalah kepentingan kita memastikan bahawa bukan saja dari segi fizikal dan mental, tetapi dari segi rohani pun kita bersedia. Dan apabila kita di dalam cabaran atau menghadapi orang kata anxiety, kita boleh lihat dari sejarah-sejarah kita sebagai orang Islam, kita ada tokoh-tokoh Islam kita yang menunjukkan bagaimana dia handle stres dan apakah kekangan yang dia hadapi, dan bagaimana dia meluahkan atau meminta bantuan daripada Allah untuk menyelesaikan atau mengurangkan stres dia. Dan yang penting adalah daripada pencerahan Ustaz tadi adalah kita mencari amal-amal ibadah dan cara-cara daripada Al-Quran dan hadis yang sahih, bukannya daripada orang kata sekarang kita nampak ada kebanjiran ulama-ulama TikTok. So jaga-jaga kita mesti kena
melihat dan menilai daripada mana amalan-amalan tersebut disandarkan, ya. Bukan kita terus terima, takut nanti kadang-kadang bacaan tu pun kita tak faham dan kita amalkan sesuatu yang sonsang lah. Dan dengan itu juga kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz Hashimi dan kepada tim Pro Media Tajdid yang telah datang untuk melaksanakan rakaman, tim CCD dan kepada yang lain.